بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan surah Muhammad bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah pada Safas sihat ya. Alhamdulillah. Kita doakan Safas ya. Anak-anak kita yang kurang sihat, demam sebagainya. Sekarang pasal panas Ustaz ya, pelbagai perkara yang kita pun baru balik raya. Betul. Kita jaga kesihatan dan dalam masa yang sama kita pasti perlu memohon pada Allah SWT dimudahkan urusan kesihatan pada semua anak-anak kita Ustaz ya, yang pergi ke sekolah, yang perlukan ya menuntut ilmu, dalam masa yang sama perlukan kesihatan daripada Allah SWT. Pada hari ini kita ingin meneruskan halaman ke-508 daripada surah Muhammad. Semalam sudah pun kita memulakannya. Kita mulakan dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan ilmu, kebaikan, keberkatan dengan ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Apakah sinopsis bagi halaman 508? Kita perhatikan. Bermula daripada ayat 12 hingga 14, kita melihat kepada neraka yang disiapkan untuk orang kafir dan syurga disiapkan untuk orang yang bertakwa. Kita akan lihat apakah cirinya dan mengapa ayat ini muncul selepas kita melihat semalam tentang perjuangan di medan perang, persiapan kepada mereka yang ada. Kemudian diikuti pada ayat yang ke-15 perumpamaan kesenangan syurga dan bagaimana pula dengan neraka dalam satu ayat yang ke-15, dan seterusnya pada ayat 16 hingga 19 sifat orang munafik dan orang mukmin yang didengarkan ayat-ayat akidah. Yang ini perlu kita beri perhatian, dengar elok-elok sama-sama. Kita mulakan dengan ayat 12 hingga 15 memulakan sesi kita pada hari ini bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar ayah dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat lagi untuk bersama dengan Al-Quran dan kita nak belajar pada hari ini. Kita nak baca sama-sama, kita nak belajar muka surat 508. Kita nak baca terlebih dahulu ayat yang ke-12 sehingga 15 insya-Allah taala. Mari kita baca sama-sama insya-Allah. Ayat dalam surah Muhammad ni ataupun halaman pada hari ini dia panjang-panjang ayat dia Safas. Ya. Dia panjang-panjang ayat. Sebelum ni kita dah belajar ataupun kita dah baca ayat dia pendek-pendek kan. Dan masuk surah Muhammad ni Safas dia hujung dia tu kalau tengok halaman ni dan ada dua tempat saja yang ada mat dua harakat. Yang lain semua tak ada mat. Tang tang tang. Tegas Tegas. Wah, subhanallah. Mood untuk berjuang Ustaz. Oh, subhanallah. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Okey. Baik, insya-Allah. Jadi kita baca sama-sama insya-Allah ayat 12 hingga ayat yang ke-15 dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. Oke, saya menemui ini di web untuk warna. وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 12 hingga 15 daripada surah Muhammad. Kita mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Tarmizi dan juga kepada semua tuan-tuan yang bersama. Kita bersyukur kita dapat membaca untuk sama-sama kita memahami apakah nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, motivasi kepada umat Islam pada zaman dahulu untuk berjuang. Sebagaimana kita lihat semalam bahawa surah Muhammad ini adalah surah yang diturunkan apabila umat Islam sudah berhijrah ke Madinah, dan mereka diberikan semangat untuk bersedia berjuang untuk
kalau perlu sampai ke medan perang, dan ketika sampai di medan perang itu perlu tegas, ya, perlu tegas kerana kita bercakap tentang memperjuangkan keadilan yang diperjuangkan oleh Al-Quran yang telah pun dilewati ataupun dipelajari 13 tahun di Makkahul Mukarramah. Maka pada ayat yang ke-12 Allah menyatakan innallaha yudkhilul ladzina amanu, sesungguhnya Allah memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga. Perkataan yudkhilu itu menarik Ustaz, ya. Maksudnya Allah memasukkan dalam mudhari' ini, maksudnya macam sedang berlaku ketika wahyu ini turun. Masya-Allah. Memberi semangat kepada sahabat bahawa walaupun mereka meninggalkan harta mereka di Mekah, walaupun mereka terpaksa berkorban, orang Ansar, mereka bukan orang kaya Ustaz. Betul. Mereka tak kaya, tetapi bila datang Muhajirin, orang yang daripada negara lain, ya, negeri lain, dia lebih kurang macam ada orang daripada Indonesia, daripada negara luar, kerana mereka dihalau dan kemudian masuk ke negara kita. Itulah yang berlaku kepada orang Mekah yang dihalau daripada Mekah dan akhirnya mereka pergi ke Madinah. Orang Madinah Ansar itu mereka tak banyak harta, tetapi mereka tetap juga menolong kepada orang Muhajirin yang sudah miskin, ya, miskin kerana apa? Harta telah ditinggalkan Ustaz, ya. Jadi dengan ekonomi yang tidak bagus tersebut, ya, mereka pun yang Ansar perlu membantu kepada Muhajirin, kepada orang Mekah yang berhijrah ini. Maka Allah menjanjikan apa? Innallaha yudkhilul ladzina amanu, kerana mereka atas dasar iman, kerana mereka beramal soleh. Ansar tolong Muhajirin mereka berhijrah kerana nak menjaga iman. Allah janjikan jannatin tajri min tahtihal anhar, iaitu syurga yang di bawahnya adalah sungai. Syurga yang di bawahnya adalah sungai. Mengapa penting sungai Ustaz, ya? Mengapa penting sungai, mengapa syurga? Biasa kita jumpa. Tapi ini adalah ayat yang disampaikan kepada orang Muhajirin. Mereka tak ada rumah dah Ustaz. Masya-Allah. Tak ada apa dah, ya. Mereka datang ke Madinah dan orang Madinah yang ada apa yang ada itu, kalau katakan Abu Ayyub Al-Ansari contohnya, rumahnya sempit, itulah yang diberikan kepada ataupun dijemput Nabi ke rumahnya. Mana yang ada mereka kongsikan. Kerana apa? Kerana Allah berkata, kalau katakan kamu sanggup berkorban kerana kebaikan yang ada, kerana iman dan amal soleh, bukan sekadar kamu dapat rumah, tetapi kamu dapat jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau kita lihat jannat ini konsep taman Ustaz, ya. Kita makin berumur, betul, kita akan makin suka kebun. Yang itu perkara yang saya baru perasan. Betul, dulu saya tak berapa gemar sangat pokok-pokok ni kan, tapi bila dah umur bertambah, belum lagi tua, ada pokok pokok macam-macam, okay. Okey, jadi itu adalah naluri kepada seorang yang berumur. Makin lagi kita nakkan sungai, ya. Maksudnya kita nak ada pantai, ada sungai. Itu bukan sekadar orang dewasa, yang anak-anak kita pun kalau dapat pergi sungai, dapat pergi pantai, kalau tak dapat pun dapat pergi swimming pool, kalau tak pun bathtub je lah, ya, yang tempat besar mandi dalam hotel tu, suka sangat, ya. Jadi itu melambang kepada apa? Lambang kepada kekayaan. Allah kata kalau kamu miskin, kamu kaya tapi kamu tinggalkan barang ataupun harta di Mekah, ataupun kamu orang di Madinah ini, kamu membantu dalam perjuangan kebaikan ini, tak apa, kamu akan dapat kebun-kebun, ya, kebun-kebun yang katakan orang yang Islam Ustaz, ya, di Mekah itu ada kebun ataupun ada harta ditinggalkan, tak apa, nanti akan digantikan dengan kebun, dengan sungai. Walladzina kafaru, manakala orang yang kafir itu mereka hanya bersenang-senang dan makan seperti makannya binatang ternakan. Allah berikan perbandingan begitu, iaitu kalau kita bercakap tentang mengapa sampai tahap binatang ternakan ni ambil benda yang rendah-rendah Ustaz. Betul. Lembu ambil rumput. Dia tak ada nak spaghetti contohnya kan. Dia tak ada pula pergi order apa tom yum Thailand ke tom yum putih. Dia tak ada. Dia ambil yang rendah-rendah. Maka apabila Allah membuatkan perumpamaan orang yang kufur, yang tidak beriman ini makan, bersenang dan makan seperti haiwan, maksudnya mereka punya taste ini, keinginan mereka ni benda yang rendah-rendah. Orang yang beriman dia ada keinginan yang tinggi Ustaz. Dan dia tak dapat kat sini tak apa, tetapi saya nak berada di syurga nanti. Kalau di sini saya sudah makan sedap-sedap, dah dapat kesenangan yang okey, saya tidak mahu ianya terputus di sini sahaja, saya mahu kekal. Maka itulah perjuangan ataupun semangat yang diperoleh para sahabat untuk mereka berjuang berhijrah ke Madinah, ataupun orang di Madinah Ansar itu membantu kepada Muhajirin daripada Mekah. Kepada orang kafir ini Allah kata wannaru maswal lahum, iaitu neraka adalah tempat tinggal jangka masa panjang untuk mereka. Ya, freehold tetapi
neraka Ustaz ya. Tetapi bagi umat Islam mereka akan dapat syurga yang Allah terangkan lagi pada ayat ke-15 sebentar nanti. Pada ayat yang ke-13 kita baca sekali lagi ayat ini untuk kita sama-sama melihat apa sebab Allah tawarkan perkara ini. Ayat 13 bersama Fadil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ustaz Faz sebut rumah-rumah tadi, bina rumah sebagainya Ustaz Faz. Ya. Teringat ada perkongsian daripada sahabat Al-Quran yang ada seorang puan ni buat rumah ngaji. Ya. Masih membina rumah untuk mengajak seberapa ramai untuk mengaji, kenalkan Al-Quran. Betul. Sehingga ada satu masa Ustaz Faz yang kita kongsikan, sampai satu masa tak cukup dana, dijualkan emas Ya. perhiasan yang ada. Ya, ya. Ya salam Safas. Itu tanda biarlah miskin di sini ya. Dia ada harta Ustaz ya. Sebenarnya emas itu gadai pergi bercuti satu dunia. Betul. Lagi seronok kan. Betul. Tetapi seronok di sini tak lama Ustaz. Dan puan tersebut kita ucapkan tahniah dan menjadi inspirasi kepada kita semua, kena convert, tukarkan harta kita ini kepada akaun akhirat Ustaz. Subhanallah. Itu nanti lebih tadi kita ziarah InsyaAllah. rumah ngaji ni ya. InsyaAllah. Nun di Bumi Kenyalang. Oh, Bumi Kenyalang. InsyaAllah. Baik, jadi kita baca sekali lagi ayat yang ke-13. Tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, jom kita baca sama-sama ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-13. Dan betapa banyaknya negeri yang penduduknya lebih kuat daripada penduduk negerimu wahai Muhammad, yang telah mengusirmu itu kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka. Semangat lagi Ustaz ya. Dalam bentuk tadi nasiralahum, habis gitu saja ya. Tidak ada pertolongan ya kepada mereka yang siapa yang mengusir nabi, mengusir kepada para sahabat. Ada lagi orang pada zaman dahulu yang lebih kuat ya, mereka mengusir orang yang beriman, akhirnya mereka apa yang berlaku? Hancur. Ya, tidak ada pertolongan bagi mereka. Sama, the same goes kan bahasa Inggeris Ustaz ya. Sama berlaku kepada orang yang buat perangai kepada Allah, yang menyerang ataupun mengusir mereka yang beriman pada Allah. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih ya, pada ayat 14, maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang merasa indah perbuatan buruknya. Perbuatan buruknya, dia rasakan bahawa saya jaga Mekah. Saya nak elakkan daripada si Muhammad ini daripada menyerang ataupun menukar cara hidup kita. Dia rasa itu amal Ustaz ya. Dia rasa dia mempertahankan negeri negaranya, tetapi Allah nyatakan dihiaskan padanya su'u amalihi ya. Keburukan, perbuatan buruknya itu dihiaskan nampak macam saya pejuang kepada kebaikan, saya pejuang kepada negara, padahal mereka itu mengikut kepada hawa nafsu. Jadi di sini sebenarnya tak sama orang yang ikut bayyinah, keterangan daripada Tuhan, iaitu daripada Quran, berbanding dengan mereka yang ikut-ikut kan. Kadang-kadang dia ada dalam masyarakat kita Ustaz ya, dia rasa macam kita mesti berjuang kepada orang kaum tertentu contohnya. Padahal sebenarnya perjuangan untuk kaum tertentu itu adalah diskriminasi yang perlu kita ketepikan, kerana Al-Quran ini adalah adil. Apa saja kaum, malah agama berbeza pun boleh hidup bersama asalkan berjanji sama-sama mematuhi kepada peraturan. Maka perjuangan ini ya, Allah beri semangat perjuangan ini, dan dijelaskan pada ayat 15 bagaimana keadaan syurga. Tadi dah beritahu dah. Betul. Ya, syurga itu ada kebun, ada tahtihal anhar. Tetapi Allah bagi tahu lagi, kerana apa? Kerana nak memberi semangat kepada orang Mekah, Madinah yang berjuang, yang meninggalkan harta mereka ini, berkorban, agar jangan rasa bahawa apa yang ditinggalkan ini hancur. Tetapi ini sebenarnya sedang transfer kepada akaun akhirat. Bagaimana kaedah rumah dekat akhirat tu macam mana? Kita akan tengok sebentar lagi. Kita saksikan dahulu perkataan pilihan pada hari ini, iaitu saqa
iaitu memberi minum. 25 kali disebut di dalam al-Quran, dan di hujung ayat 15 itu bercakap tentang neraka. Salah satu daripada ciri neraka itu yang kita tidak mahu negeri ataupun rumah kita itu wasuqu ma'an hamima, ya, iaitu minumannya itu adalah minuman daripada air yang mendidih menyebabkan am'a'ahum. Maksudnya itu dia keliru sikit kat situ kan dia kan. Jadi am'a'ahum ini apa maksudnya? Usus maksudnya. Dia minum dia, kalau macam kita ada tisu kan, kita letak asid ke, kalau dulu masa belajar sains tu dia hancur kan. Apabila minum air mendidih ini, usus itu hancur. Lepas tu baiki lagi, minum lagi, hancur lagi. Ya, itu adalah azab kepada mereka yang tidak mahu berjuang, yang ikut kepada hawa nafsu dan mengusir orang-orang yang buat kebaikan. Pasal orang baik ni kadang-kadang dia rasa tak payahlah dia ada, pasal dia akan tegur kepada saya, usir dia daripada tempat kerja, daripada negara, daripada negeri. Tetapi ingat bahawa ada azab yang Allah berikan. Tapi apakah nikmat bagi pejuang? Seperti tuan-tuan sekalian, kita ikuti sebentar lagi, kita berehat sebentar My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Berjuang menempah susah, menanggung derita, menungkah fitnah. Itulah gelombang hidup samudra duka, seorang mujahid membela tauhid. Macam lain je ni dapatkan yang original. Ini antara nasyid perjuangan ataupun jihad, kalau tak silap, oleh abang-abang Hijaz kan, tak silap kan. Jadi satu gesaan. Kalau kita perhatikan tadi Al-Fatihah Safazir, bagaimana orang-orang Ansar yang sanggup menerima orang yang tak ada apa-apa, orang yang berhijrah, kan, subhanallah Safazir. Itu pengorbanan yang ditunjukkan oleh Ansar itu sendiri dirakamkan di sini Ustaznya, dan bukan mudah ya. Jadi itu sebabnya ada gesaan ataupun tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tawaran itu bukan hanya untuk mereka Ustaz. Itu yang menariknya. Tawaran itu adalah untuk saya, tuan-tuan yang berada di rumah, di pejabat, bahawa kita ada tugas. Ya, kita ada tugasnya apa yang sudah pun kita belajar, iaitu berjuang dalam kapasiti masing-masing untuk memastikan agama ni Ustaz ya. Agama ini semalam kita bincang, intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kita tolong Allah dalam apa cara sekalipun, sebenarnya untuk meningkatkan agama, untuk memastikan kebenaran, keadilan berlaku, Allah pasti tolong kita insya-Allah. Jadi kita ingin teruskan dengan tajwid dahulu. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita nak berjuang juga dalam pengajian Al-Quran kita. Kita nak terus walaupun susah, walaupun Allahu Akbar Ustaz, tak ingat-ingat saya apa nama hukum ni, tapi tetap juga tak apalah Ustaz. Tak ingat pun tak apalah, tapi nak juga belajar. Kita nak lihat apakah ulang kaji tajwid kita untuk hari ini. Mari kita sama-sama ikuti, iaitu menyempurnakan hukum-hukum tajwid dan menjelaskan sebutan huruf ain dan juga huruf hamzah pada ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, subhanallah, sangat panjang ayat dia, namun kita nak fokuskan iaitu pada akhir ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Subhanallah, sadaqallahul azim. Iaitulah antara yang perlu kita beri perhatian, iaitu yang pertama sekali ma'an, kalimah ma'an, mad wajib 4 atau 5 harakat kena jaga, 1 2 3 4 5, contoh cara kira. Kemudian an kepada ha tanwin bertemu dengan ha,
izhar halqi, jelaskan bacaan kita, jangan dengung. Hati-hati huruf ha, pedas tengah halqum. 2. Yang ketiga man fa, tanwin bertemu dengan fa, ikhfa hakiki dengan 2 harakat. Jaga pada huruf ta, faqatta. Dan ini juga yang perlu kita beri fokus, iaitu kalimah faqatta'a, lepas tu datang hamzah. Selepas ain datang hamzah. Faqatta'am, supaya dua-dua tak bunyi macam ain. Faqatta'am, kan saya pun tadi awal-awal tadi pun bahaya juga kalimah am'a'ahum ini jarang-jarang kita jumpa dalam al-Quran. Usus apa saya? Khusus. Tengok jarang kita jumpa dalam al-Quran. Satu. Dan juga hati-hati jangan jadi dua-dua hamzah. Faqatta'am, dua-dua hamzah pula. Jadi yang pertama ain, yang kedua hamzah. Bagaimana cara dia? Ain kenal pasti di tengah halqum, hamzah kenal pasti di pangkal lidah kita, pangkal halqum kita. Ain kat tengah, hamzah pangkal bawah. Faqatta'am'a'ahum. Itu fokus kita pada hari ini. Moga-moga dapat kita sama-sama baiki ataupun kita percantikkan bacaan kita, dan pastinya jemput untuk menyemaknya dengan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita berjaya insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih. Saya ucapkan pada Ustaz Tarmizi bagaimana kita membaca di hujung ayat 15 tadi Ustaz ya. Sebenarnya ayat 15 tu panjang, gambaran tentang syurga yang dijanjikan kepada orang yang memperjuangkan takwa Ustaz. Takwa ini bukan hanya dianya sendirian ya. Al-muttaqun ini adalah orang-orang bertakwa. Jadi kita bukan sekadar nak takwa seorang-seorang. Kita nak ahli keluarga kita bertakwa, syarikat kita bertakwa, negeri negara kita bertakwa. Maka kalau orang yang berjuang seperti orang muhajirin daripada Mekah ke Madinah ini, mereka dijanjikan apa ya, kalau kita juga berjuang dalam takwa ini, fiha anharum mimma in ghairi asin. Tadi dah kita tahu bahawa ada jannat, ada kebun-kebun, ada sungai. Kalau kebun itu maksudnya dengan cantiknya, hijaunya, dan ada sungai Ustaz ya. Sungai ini adalah lambang ketenangan. Ya, kita memang happy lah Ustaz. Ya, kalau orang bercuti pun tak adanya dia pergi jauh daripada air. Biasanya makin dekat dengan air. Maka Allah nyatakan airnya ataupun sungai ini bukan kaling-kaling Ustaz. Ya, ada banyak jenis pula tu. Satu sungai daripada air yang tak berubah dia punya sifatnya. Kadang-kadang ada air bila pergi sungai, rupanya airnya dah coklat kan, bukannya ada air coklat boleh minum, tapi rupa-rupanya ialah penuh dengan keladak. Yang ini air yang jernih. Sebabnya kalau kita pergi ke sungai, ke laut yang jernih itu, dia memang subhanallah rasanya itu yang didambakan ya, didambakan. Yang keduanya sungai daripada laban, daripada air susu, lam yataghayyar ta'muhu, iaitu yang tidak berubah susunya. Pasal susu ni Ustaz ya, kita susu kotak tu kita buka satu hari kita biar dalam kereta, besok masuk kereta memang berbau ya. Tetapi kalau di akhirat, di syurga ini tak berubah langsung ya, terus boleh minum. Dan yang ketiganya wa anhar, iaitu sungai daripada khamr, daripada arak yang ladzah, bukan laziz ya, ladzah. Mengapa, apa beza ladzah dengan laziz? Laziz ini kita dah pernah rasa lah Ustaz ya, tapi ladzah ni dia punya rasanya tu tak pernah dirasai. Satu pasal kita tak pernah rasa dekat dunia ya, pasal tak pernah minum arak. Tapi satu lagi, bagi orang yang pernah minum arak tetapi akhirnya memilih jalan takwa, dia akan rasakan ini yang paling sedap, lisyaribin, untuk diminum. Dan yang keempatnya sungai daripada asalim musaffa, masyaallah, madu yang murni. 4 jenis Ustaz. Subhanallah. Jadi sebenarnya bila cakap tentang banyak sangat jenis sungai ni, buat apa banyak-banyak ni kan? Sebenarnya kalau kita tengok pada rumah orang kaya Ustaz ya, zaman sekarang ni kalau rumah yang istilahnya fountain, kan ada fountain coklat yang kita boleh letak kan. Apa istilahnya, tanpa had. Ya. Itu adalah lambang kekayaan yang maksimum. Ya, fountain yang kecil itulah kan. Tapi kalau sampai sungai, dia penuhi dengan air, dengan asal ataupun madu ataupun arak dan juga laban ini memang kaya melampau ni. Dan Allah beri gambaran lebih jelas ini kerana apa? Kerana biarlah kamu miskin wahai muhajirin kerana meninggalkan harta. Tetapi kerana kamu berjuang atas takwa, tuan-tuan berjuang atas takwa, ambil duit itu digunakan untuk memperjuangkan Quran, kebaikan, sponsor rumah-rumah ngaji ataupun kepada kita target nak Quran Time 2.0 Ustaz kan. Ya, kita tuan-tuan yang sudah menyumbang, kita terus menyumbang. Dia tidak pernah miskin sebenarnya. Betul, kerana kita sedang transfer nak dapat
bukan sekadar air minum ataupun madu, arak dan sebagainya yang biasa-biasa. Betul. Sampai jadi sungai, Ustaz. Subhanallah. Memang kaya betul lah ni. Dan bagi orang yang tidak mahu berbuat demikian, Allah cakap apa? Ataupun tambahan lagi, ada lagi. Walahum fiha min kulli thamarat. Ada buah-buahan, Ustaz. Masya-Allah. Buah-buahan. Pasal bila cakap tentang segala jenis buah-buahan, ia lambang kekayaan juga. Betul. Bukannya kita boleh setiap hari nak pergi beli durian atau mangga setiap hari, tak ada, ya. Pasal ia memakan, terutama di negara Arab itu, amat mahal. Wa maghfiratu mir rabbihim, dan yang pentingnya mendapat keampunan daripada Allah. Kerana mengapa penting keampunan? Kadang-kadang kita pergi rumah orang, Ustaz, ya, ada makanan, ya, tapi orang tu pandang begitu aja. Kan, dia pandang semacam je pada kita, rupa-rupanya dia tak suka kita datang. Tapi Allah beri keampunan. Kaman huwa khalidun finnar, adakah sama dengan mereka yang di neraka kekal diberi air? Kali ini bukan air daripada sungai yang sedap-sedap tadi itu, tetapi daripada air yang menggelegak, hancur ususnya. Kita baca ayat yang seterusnya, ayat 16 hingga 19, menyambung bagaimana kita perlu berjuang untuk mendapat ganjaran rahmat hingga ke syurga Allah suatu hari nanti bersama Ustaz Tarmizi. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, banyaknya nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, beri galakan, beri semangat pada kita. Betul, kita banyak dosa, amalan kita sedikit, tapi itu tidak, moga-moga tidak akan melemahkan kita dan menjauhkan kita, bahkan kita terus bersemangat untuk mencapai keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita nak sambung bacaan kita ayat yang ke-16, 17, 18, 19 dengan bacaan murattal Sabah. Lama kita tak baca Sabah, jom kita cuba baca dengan Sabah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله
مآبكم ومثواكم صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat 16 hingga 19 menyambung bila Allah dah beri tawaran Ustaznya kepada para sahabat yang berjuang, juga untuk kita perjuangan al-muttaqun, perjuangan takwa kita bina dalam kehidupan kita seharian. Allah sudah beri gambarannya, tetapi ada cabaran. Bila berjuang ini ada cabaran. Dalam zaman Nabi itu, wa minhum man yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indik, iaitu ada di kalangan mereka, iaitu orang-orang munafik, mereka dah dengar pada Nabi, dah dengar dengan Nabi, dan Nabi berceramah, Nabi beri nasihat. Bila mereka keluar itu daripada sisimu, mereka kata kepada orang yang berilmu, bukan cakap pada Nabi Muhammad, dia cakap pada orang yang ada ilmu di kalangan sahabat, madza qala anifa, tadi apa yang Nabi cakap tadi, yang tadi dia bukan tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh tanya dia pada Nabi, tapi dia tanya kepada orang lain. Apa motifnya? Motifnya ialah kerana dia nak beritahu susah apa yang Nabi cakap tu, perang. Bila dia cakap perkara-perkara tersebut, kalau ada orang sokong dia rasakan bahawa dia mendapat pengesahan, Ustaz. Dia nak cuba lari, dia nak cakap dia tak setuju perang, nak berjuang, nak gunakan harta. Dia tak nak cakap bahawa dia tak setuju, pasal kalau cakap tak setuju itu maksudnya dia melawan pada Nabi. Jadi kaedahnya itu dia pergi jumpa orang, dia cucuk orang lain, Ustaz. Dia tadi Nabi cakap apa pasal perang? Kau rasa macam mana perang tu? Dia mempersoalkan sesuatu kebaikan takwa yang perlu dibuat. Zaman sekarang lah, Ustaz, jomlah, bos tadi cakap apa? Kita kena buat program Quran. Kau rasa program Quran ni menambah produktiviti ke macam mana? Apa motif soalan itu sebenarnya, kecuali ada masalah hati yang menyebabkan pertanyaan itu dilontarkan. Jadi Allah bongkar perkara ini. Allah kata ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim, Allah sudah memateri, mengunci hati mereka dan mereka mengikut kepada hawa nafsu. Itu sebabnya mereka tidak mahu mentaati pada Rasul, tidak mahu berjuang, mereka jadi lembik, Ustaz. Jadi cara orang lembik ini ialah dia, kalau dalam surah Taubah pun kita dah jumpa, kalau ada kuda tu mereka pergi ke caravan yang satu, dia kata macam mana dia jual berita, istilahnya berita yang tidak pasti untuk melemahkan umat yang beriman. Jadi Allah mengingatkan perkara ini. Dalam berjuang kita akan berjumpa orang-orang ini, walladzina ihtadaw, mereka yang diberi hidayah. Apakah tanda diberi hidayah? Tak percaya, Ustaz. Tidak mudah dipengaruhi oleh anasir-anasir inilah. Bila orang cakap ada Quran ni kena buat ke? Nambah produktiviti. Kita dah tahu dah orang ni ada penyakit. Masya-Allah. Abaikan mereka, itu tandanya kita mendapat hidayah kerana jelas panduan daripada Allah. Allah akan tambah lagi hidayah kepada mereka, kepada orang beriman, wa atahum taqwahum. Allah akan menambah lagi takwa mereka, Ustaz. Bila menambah takwa, maksudnya ini makin dekat lagi untuk menjadi orang yang muttaqun. Muttaqun ini adalah orang yang betul-betul bertakwa. Ia adalah satu perjalanan. Macam kita lah, tuan-tuan, Ustaz, kita baca Quran ini, kita bukannya al-muttaqun lagi. Kita yattaqun, sedang dalam proses. Kita nak baiki, ada kekurangan, dan inilah perjuangan kita bersama ahli keluarga kita. Ayat yang ke-18, fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum ba'tah. Maka apa lagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Allah mengingatkan kepada orang-orang munafik sebenarnya. Sampai bila lagi nak berubah? Bila lagi? Nak tunggu sampai hari kiamat? Lebih kurang begitu perkataannya. Faqad jaa asyratuha. Kedatangan hari kiamat ini dah ada dah tanda-tandanya. Salah satunya kehadiran Nabi yang akhir, Nabi Muhammad. Kita ni memang dah dekat dah, Ustaz. Amat dekat dengan hari kiamat. Dan kalau ada yang kata berapa tahun lagi, kan? Berapa tahun lagi saya nak buat persediaan, kan? Dia bukan berapa tahun lagi bumi nak kiamat. Berapa tahun kita ni nak kiamat? Bila kita nak meninggal. Kalau kita tahu bahawa mati ini bila-bila masa, tidaklah menunggu lambat lagi kot, 50 tahun sempat lagi buat apa-apa yang saya nak buat. Ini adalah penyakit dalam orang-orang munafik yang berlaku pada zaman Nabi. Fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum. Apabila maka apa gunanya bagi mereka kesedaran itu apabila kiamat sudah datang. Itu sebabnya bagaimana kita nak membina jiwa takwa ini, tuan-tuan sekalian. Ayat 19 kita baca sekali lagi. Inilah proses yang kita perlu lalui, yang perlu kita laksanakan. Nabi dan juga para sahabat,
kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat 19 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, muslimin dan muslimat yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai yang berkongsi pada hari ini Ustaz Fazrul di ruangan Facebook kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terus mengurniakan kemudahan buat kita semua untuk bersama dengan Al-Quran. Terima kasih banyak di atas sokongan doa yang tidak berbelah bahagi bersama dengan Al-Quran, My Quran Time dan program-program di TV Al-Hijrah ini. Subhanallah. Baik, kita nak baca ayat yang ke-19. Mari kita gemburkan sekali lagi ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang ke-19 adalah seruan untuk kita. Yang pertama, ketahuilah, cari ilmu la ilaha illallah, tauhid Ustaz. Ya, maksudnya seruan ini paling tinggi. Belajar kejuruteraan, doktor, belajarlah macam-macam, itu ibu ayah perlu utamakan, tapi paling utama jangan sampai anak belajar kejuruteraan tak kenal siapakah pemberi rezeki. Dia rasakan bahawa dia belajar sungguh-sungguh tu pasal nak cari makan. Kalau nak cari makan, sebenarnya Allah beri perumpamaan tadi yang binatang, minta maaf Ustaz ya, Allah beritahu pun ada makanan dia. Nak ceritanya ialah pemberi rezeki adalah Allah. Kita berusaha minta makin dekat dengan Allah. Dan yang keduanya, wastaghfir lidzambik, ya, dan mohonlah keampunan untuk dosamu, ya, ataupun kesilapanmu. Untuk Nabi, dosa lidzambik ini adalah strategi Nabi mungkin tersilap dalam membebaskan orang tawanan, itu adalah satu dzamb, ya. Tetapi diminta juga keampunan untuk orang beriman lelaki dan wanita. Sebenarnya ini istilah yang besar, iaitu apa? Nabi bukan hanya untuk diri sendiri, untuk umatnya sekali. Pemimpin minta doa untuk semuanya, kerana kita tahu kalau kita ada kesilapan dari kalangan staf kita, anak kita, bukan mereka saja minta keampunan, kita minta agar semuanya berkumpul dalam hidayah takwa menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saksikan resolusi kita di akhir ini. Yang pertama, bina sistem keislaman yang kuat dalam diri, keluarga dan negara. Yang kedua, kita sucikan niat dalam menuntut ilmu agar sampai kepada kefahaman ilmu yang sebenarnya. Dan yang ketiga, kita mohon Allah tetapkan petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus. Bersama Ustaz Tar. Terima kasih Fadil Safas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, ya Tuhan kami, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah segala ilmu yang telah kami pelajari saat ini, ya Allah. Jadikan ianya saham buat kami, ya arhamar rahimin. Jadikan ia teman kepada kami tatkala mana kami telah pergi meninggalkan dunia nanti. Ilmu-ilmu yang kami belajar, ilmu yang kami sampaikan menjadi penghubung buat kami mendapat pahala dan ganjaran daripada-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, dan jangan lupa tuan-tuan untuk kita terus berjuang sebagaimana para sahabat Muhajirin dan Ansar membina takwa
sehingga kan Allah menawarkan syurga. Salah satu platform kita bersama tabung gerakan Al-Quran, kerana kita yakin bahawa perjuangan Al-Quran bukan hanya untuk diri kita tetapi untuk keluarga dan masyarakat seluruhnya, mukminin mukminat. Kita bertemu lagi dalam halaman seterusnya by Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.